أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه ووالاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم افتح حكمتك وانصر علينا من غدائن رحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الارض بنور الشمس ابدا ابدا برحمتك يا ارحم الراحمين. ربي يسير ولا تعسر وتمم الخير. السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, panjatkan syukur pada Allah dengan izinnya pada hari ini pertemuan kita, ya, dengan kita sama-sama laksanakan ibadah, mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebagai hamba-Nya, dan bersyukur Allah masih mengizinkan, ya, dengan doa kita ucap terima kasih kepada Allah tiap kita bangun daripada tidur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusur. Segala puji bagimu ya Allah telah menghidupkanku semula setelah kau memberi rehat, mematikan aku dengan pertolongan. Inilah doa kita, munajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebenarnya kita ni hidup kat dunia ini sebagai musafir, ya, musafir di angin lalu. Oh, dia kata, ya, macamlah burung dia terbang, dia nak lama-lama dia akan hinggap di pohon mana. Kita begitu juga, ya, kita musafir. Bila kita merasakan diri kita ni sehebat mana pun, kita adalah hamba Allah. Allah menyuruh kita cari jalan bagaimana, ya. Allah menyatakan dalam ayat yang saya baca tadi, fa'atahumullahu sawabad dunya wa husna sawabil akhirah wallahu yuhibbul muhsinin. Kita nak ujung tu, wallahu yuhibbul muhsinin, ya. Sesungguhnya Allah sangat kasih kepada orang yang suka buat kebaikan. Tak kiralah, ya, ini yang dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu anha memuji suaminya. Aisyah radhiyallahu anha memuji suaminya. Khairukum bi ahlihi wa ana khairukum bi ahli. Tengok. Sebaik-baik kamu adalah jaga ahli keluarga kamu. Bukan jaga makan saja. Bukan makan tidurnya saja. Jaga kedudukan dia. Tu. Sebab ahli keluarga kita, kalau kita tak jaga, family kita tak jaga, anak kita tak jaga, isteri kita tak jaga, kita hebat di luar. Belum tahu kita hebat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu Rasulullah pesan pada, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kamu adalah jaga ahli keluarga kamu. Bukan sandang pangannya saja. Ya, panganan ni warak, malang ni kuat, madang ni okey. Ni jauh lah sikit, ya. Tapi sembahyang orang, ya, kita tak mau itu. Kita nak, sebab hari ini berlaku. Apa tugasan kita? Allah menyatakan, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kami telah jadikan produk yang paling bagus, yang paling istimewa adalah manusia. Ukhrijat linnas. Apa tugasan? Bukan Allah nak bagi kita kejadian yang paling baik, tidak ada tugasan. Ada. Ta'muruna bil ma'ruf, mengajak kebajikan. Wa tanhauna 'anil munkar, mencegah kemungkaran. Wa tu'minuna billah, beriman pada Allah yang satu. Jadi bagaimana? Ya, kita sama-sama lah. Ya, saya nak sukses diri saya pun tak boleh juga. Kita kongsikan. Dalam fenomena hari ini banyak cobaan, ujian-ujian yang Allah kurniakan kepada kita, ya, dengan ujian pandemik 19, ujian, ya, hari ini berlaku. Alhamdulillah dah kurang sikit. Boleh kita dah berjumpa di surau, di masjid untuk sembahyang berjamaah. Boleh kita mendengar kuliah. Alhamdulillah, berkat doa dan kesabaran kita. Betul, ya. Pernah saya sebulan di masjid saya bertugas itu dibenarkan
Imam Bilal sahaja 2 orang. Qala Imam, qala Bilal. Dan sebulan pula, sebab zon 4 dia nampak banyak yang berlaku PKPD. Dia zon 4 ya. Seperti kawasan yang Setapak Jaya, banyak berlaku. Jadi bagaimana? Bila pernah sebulan seorang imam dia tugas, imam dia Bilal, dia makmum. Cuba ya kan, macam mana ya? Bila kita bertugas saya seorang-seorang. Saya azan, saya iqamat, saya imam. Siapa kita nak seru? Dan orang tak boleh datang sebulan. Tapi kita serulah. Laqad khalaqnal jinna wal insa illa liya'budun. Kami tidak jadikan jin dan manusia kecuali untuk menyembah kami, kata Allah. Jadi di masjid, di surau, jin mesti ada. Wahai jin, tolong join sembahyang. Jin datang, tapi tak menjelma. Kalau menjelma, saya cari but dulu. Ni jin ada di surau ni aja. Ada. Jin dia. Di mana dia suka duduk? Dia suka di tiang-tiang. Tapi tak apalah, dia jamaah ni dikenal. Jin dia cari tiang-tiang, dia duduk nyandar tu. Itu jin. Tapi dah tempat tu dah orang ambil, dia tak apalah, aku duduk sebelah dia pun tak apa. Dia lah tu. Jadi bukan itu hobi dia. Jin. Jin di mana surau yang ada, jin muslim lah. Ya. Sebab itu Allah ada katakan firman kan, laqad khalaqnal jinna wal insa illa liya'budun. Kami tidak jadikan jin dan manusia kecuali menyembah kami, kata Allah. Jadi kita kena terima hakikat tu lah. Yalah. Jadi kita terima hakikat. Jin juga pernah mendengar kuliah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jin. Dia tahu. Yalah. Sebab dia tahu. Ayat yang kita baca tadi, kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kisah dia. Siapa Muhammad? Jadi kita beruntung. Kita menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baginda berdakwah hanya 23 tahun. Tapi dia punya hasil, kita tengok. Hasilnya. Bila kita kata, siapa umat Nabi Muhammad? Semua saja. Saya. Ya tak? Hasilnya. Kalau kita bandingkan daripada umat-umat terdahulu, ya Allah. Ya. Sedangkan dia hidup di dunia, umat Nabi Nuh jangkau kepada 950 tahun. Cuba bayangkan. Kita 100 tahun dah sebelah kaki berjalan. Tidak berjalan lagi, bersurung dia. Baru naik umur 70 dah lain rasa. Saya kirim salam lah. Semalam sahabat kita telefon daripada Batu Pahat. Kenal tak siapa yang balik Batu Pahat? Haji Maidin. Tak kenal Haji Maidin? Tak kenal? Jamaah sini. Allahu Rabbi. Kenal lah sahabat. Kenal tak Haji Maidin? Tengok Tuan Imam kenal. Haji Maidin selalu duduk belakang tu. Dulu dia kerja di Rostalan apa? Tahu pun Rostalan Bilal. Dia masak paling sedap tu. Ya. Sebab semalam dia telefon saya. Dia kalau dalam sebulan tu sekarang 2 kali dia telefon. Sebab apa? Sebab dia kata seronok. Dia seronok. Dia kalau teringat, dia kata, saya ada teringat Ustaz, saya telefon. Sembang panjang lah sikit. Dia Haji Maidin. Muhammad Maidin. Haji, inilah. Itu ukhuwatul hasanah. Hubungan. Ya. Ada tuan berhubungan dengan imam kita Haji Muhammad Nur. Ada tak? Bila dia sudah pergi, bukan beli kembali ke rahmatullah, pergi berpindah. Hubungan kita mesti ada, ya. Ar-Rahmanur Rahim. Allah mengasihi lagi penyayang. Hubungan wasilah kita. Jangan ini dah meninggal kita tak ada hubungan, dia tak? Ni dah meninggal tak ada hubungan dah. Ni kalau lah dari kubur telefon, Assalamualaikum Ustaz. Siapa? Saya Haji Salihuddin. Kejut mana satu. Ustaz juga pergi ke kubur apa? Allah. Apa rasa kita? Tak pernahlah terjadi. Tak pernah jadi. Ada kawan-kawan sahabat yang tengah meninggal telefon ada tak? Tak ada. Tak ada. Mimpi ada.
Mimpi ada. Ni. Kalau ada, tak lama tu insya-Allah. Kalau tak ada tu tak lama lah. Ingat-ingat aja. Baik. Kita sebagai umat baginda Nabi Muhammad sangat beruntung. Kerana baginda menyatakan dalam sabdanya, riwayat Imam Bukhari, muttafaqun alaihi, an Abi Hurairah radhiyallahu an, kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba. Man ata'ati dakhala al-jannata wa man asani faqad aba. Oh ni. Tu. Itu dia punya perjanjian Rasulullah kat kita. Ya, faham? Oh ni. Sebab itulah kita kena ingat, apa hobi Rasulullah? Apa hobi dia? Kita nak tahu hobi dia apa? Hobi Rasulullah pertama, suka hobinya tak tinggal solat berjamaah. Hobi. Ya, hobi Rasulullah. Kita kena tahu hobi Rasulullah. Pertama, baginda tak pernah tinggal solat berjamaah. Okey, satu. Kedua, baginda tak pernah meninggalkan tasmi'ul Quran. Baca Quran. Tak pernah. Ini Rasulullah. Sehingga kan satu ketika baginda Rasulullah SAW kakinya sampai bengkak, berdiri terlalu lama. Kita ni sembahyang tahajud habis-habis tinggi, apa kita baca? Apa kita baca? Alam nashrah laka sadrakila. Rakaat kedua, wattini wazzaitun. Sebenarnya amalan-amalan yang ditinggalkan oleh baginda Rasulullah SAW untuk kita terlalu banyak. Terlalu banyak. Tapi kita ni abai. Kita abai. Sedangkan semua ni melalui nawaitu lillahi ta'ala. Niat. Saya nak tanya, tuan biasa tak sembahyang, sebelum kita sembahyang mandi? Mandi kita mandi yang kita tahu biasa mandi wajib je. Mandi wajib semua hafal. Tak? Mandi taubat, ada tak buat? Taubat boleh. Nawaitul khusla sunnati taubati lillahi ta'ala. Saja aku mandi taubat. Boleh? Ada ke salah? Mandi fajar sebelum subuh. Nawaitul khusla sunnatil fajri. Banyak lagi mandi. Yang kita tahu, nak pergi solat Jumaat, ada mandi solat Jumaat. Betul tak? Itu kita tahu. Yang kita buat hari-hari. Padahal mandi itu sama je. Tapi ud'uni bidakhulil niyah. Mesti doa ada bersama niat kita. Ni amalan. Sebab itu bila kita kata ayat tadi, fa'atahumullahu sawabad dunya wa husna sawabil akhirah wallahu yuhibbul muhsinin. Kita nak kasih sayang Allah. Bila kita nak kasih sayang Allah, kita cari ilmu. Dapatkan ilmu. Apa dia? Salah satu, mandi-mandi yang disunatkan. Mandi taubat. Mandi hari Jumaat. Apa lagi? Mandi fajar. Banyak lagi mandi-mandi supaya kita ni bersih. Bil khuslil badan, bersihkan badan kita dengan mandi. Sebab dia akan turun segala penyakit-penyakit, dosa-dosa kecil akan ikut air yang turun ke bumi. Inilah mandi kita, bersih. Habis kita mandi, kita ambil uduk. Lepas ambil uduk, kita sertakan doa. Doa ni penting. Kerana Rasulullah SAW, ad-doa mukhul ibadah. Doa adalah otak segala ibadah. Orang yang suka berdoa, insya-Allah. Allah menyatakan, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu la'allahum yarshudun. Allah dah dalam firman Allah. Ya. Katakanlah wahai Muhammad kepada hamba kami, umatmu. Tengok. Rasulullah. Katakanlah wahai Muhammad kepada hamba kami. Siapa hamba kami? Kita. Umat Nabi. Umatmu siapa? Kita. Tengok otor kita. Dua-dua dapat. Tengok.
Fa inni qarib. Allah katakan, kami sentiasa hampir. Kita nak hampir dengan Allah Ta'ala sejengkal, tapi Allah lebih hampir nak beri kita sehasta. Allah. Sejengkal dengan sehasta mana hampir? Sejengkal dengan sehasta. Ni hasta? Ha? Jengkal? Ha, jengkal. Jengkal lebih hampir. Itu sebab Allah Subhanahu Wa Taala sangat sayang kepada hamba-Nya. Banyak dalam Al-Quran itu amal-amal yang memberi manfaat kepada kita. Ya? Sebab kita hidup kat dunia, ad-dunya mukhul ibadah. Dunia adalah untuk mencari bekal, untuk mati. Jangan kita ad-dunya ghaniyun, di dunia kaya. Apa tak ada? Semua ada. Ya, kat dunia. Semua ada. Alfa Romeo ada. Tak? Apa lagi? Wildfire ada. Alphard ada. Semua ada kat dunia. Tapi bila mati, kosong. Tak ada boleh kita bawa. Apa yang kita bawa? Itulah yang boleh kita bawa. Kalau anak, isteri, kita kena berpesan. Kita kena berpesan. Salah satu apa dia? Salah satu kita berpesan ke was. Itu namanya pesan, wasiat. Kalau aku mati, kain ihram ada dalam almari, tolong bungkus badanku ini dengan kain ihram. Ya. Ini kain ihram tinggal buat apa? Ya. Betul tak tuan? Kain ihram kita. Ada tak kain ihram kat rumah? Ada tuan? Ada? Kain ihram? Ada. Jangan disimpan untuk kita. Simpan untuk kita. Bagi tahu isteri, andainya aku mati, tolong bungkus tubuh badanku ini dengan kain ihram yang aku gunakan ketika aku tawaf, ketika aku sya'i, ketika aku melontar jumrah. Kain ihram. Tu. Dan minta tolong serbankan kepalaku bila aku mati. Ya, baru-baru ni saya tengok, tak saya sebutlah, selalu hidupnya datang ke sini pakai serban. Bila mati tak pakai serban. Saya tanya kepada anaknya, mana serban ayah? Ada kat rumah. Astagfirullahaladzim. Kita kena pesan ke anak isteri kita. Bukan makna kita bagi pesan ke anak isteri kita cepat mati. Mati itu Allah yang tentukan. Ustaz bagi pesan dia tu, nanti aku cepat mati pula. Jangan. Sebab kita kena bagi pesan ataupun tulis. Ya. Ya tak? Pesan duit ke apa tu lain cerita. Pesan duit letak di bawah bantal ya tak? Di duit saya. Dan Tuan Imam kata, tolong kalau aku mati, duit aku di bank ini sebanyak ada 7,000 salahnya. Tolonglah gunakan untuk anak-anak sekolah. Okey, itu wasiat. Ya tak? Itu yang ditinggal. Semua akan ditinggal. Apa yang kita bawa? Tak ada bawa. Kecuali 3 perkara yang kita bawa. Apa dia? Amal ibadah. Amal ibadah itulah kena betulkan wuduk kita. Bagaimana kita ambil wuduk. Ini mengejololo je. Alamatlah. Kena sempurnakan wuduk kita. Pertama, ya, bacaan-bacaan kita dalam solat. Ya, minta maaf lah, bacaan-bacaan dalam solat. Saya pun bukannya, saya bukannya orang Arab. Saya ni orang Jawa. Ya. Tapi kita nak lahjahkan macam mana? Ya, macam tahiyat contohlah, paling mudah, tahiyat. Ya, bukan atayatul mubarakatuh salawatut thayyibatu lillah. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Ya, memanglah tahu. Tapi macam tak sedap kita tengok. Ya. Tak sedap kita pun nak dengar. Ya. Nabi pun kalau dengar, apalah kamu ni? Duk umur dah makin tua. Nah,
Gigi tak ada, tak apa. Ini masalah gigi masih safety cukup. Cuba ada saddah di situ. Betulkan saddah tu. Ya. Idgham kamil itu sebenar. Kalau ada saddah tu dia makan idgham kamil. Kalau tak ada saddah, idgham lakis namanya. Tak sempurna bunyinya. Bila ada saddah, terang. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Semua ada saddah. Assalamu alayka. Sejahtera. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Tengok. Sejahtera bagi para nabi. Mana nabi semualah. Di zaman dulu. Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Nuh, para nabi. Assalamu alayna wa ala ibadil salihin. Sejahtera pada orang yang membuat kebajikan. Doa tu. Sebab itu sembahyang makna bil lughah ad-doa. Betul tak, Imam? As-salat makna bil lughah ad-doa. Semua doa. Duduk iftiras. Rabbi billi warhamni wajburni warfa'ni wahdini wa'afini warzuqni wa'adini wa'afini wa'fu'ani. Atau pulang terbalik. Ya. Rabbi billi warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'ani. Itu doa. Sebab semuanya doa. Umul Fatihah pun doa. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ya, semuanya doa. Sebab itulah kita kena jaga sebutan makhrajal huruf dan bunyi huruf. Ini juga dinamakan amal-amal yang mendapat kebaikan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak. Ya. Jadi kita ada masa kita buat. Baik. Sebab itu Rasulullah menjanjikan kepada kita, semua umatku pasti akan masuk syurga kecuali mereka yang degil. Dia kata enggan. Degil atau degil. Allah dah bagi pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Rasulullah bagi kepada kita untuk kita jalan masuk dalam syurga. Syiratal mustaqim. Ada. Apa dia? Ya tak? Solat. Ya. Sebab itu dakwah ni bukan maknanya terletak kepada guru saja. Guru-guru agama, tidak. Dakwah ini bukan terletak kepada tuan-tuan imam saja. Tapi dakwah ini kepada keseluruhan. Keseluruhan. Sebab dia secara umum. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Ya, ajak kepada kebajikan, tegah kemungkaran, ajak kepada beriman pada Allah. Walau amana ahlul kitab lakana khairan lahum. Kiranya dia adalah ahli kitab. Kita wajib percaya ahli kitab siapa? Ada. Zaman sekarang ni ahli kitab dah kurang dah. Ya. Kalau dia ahli kitab, dia umat di zaman Nabi Daud, umat di zaman Nabi Musa, umat di zaman Nabi Isa. Sampailah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi dua para rasul. Setelah hilangnya Nabi Isa, maka tibalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berapa tahun baru tumbuhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? 300 tahun. Tak ada kita ni 300 tahun. Nah, umur 70 tahun dah lah. Ya, 60 tahun pun kaki sembahyang dah sebelah-sebelah dah. Ya kan? Jangan nak, bukan nak kedengan, tapi dah biasalah. Ya. Itu memang fitrah. Namanya fitrah. Semula jadi kita. Ada kekurangan, pasti. Ya, kita jadi jalan. Baik. Jadi janji Rasulullah SAW akan memberi kita syurga. Syurga di mana? Jannatul Firdaus, Jannatul Naim, Jannatul Ma'wa, banyak. Ya. Kita nak Jannatul Firdaus lah. Ya. Bersama dengan para nabi dan rasul. Di mana kita dapatnya di situ? Dengan tahiyat. Apa kita doakan ini? Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Betul tak? Sejahteralah para nabi-nabi yang mendapat rahmat Allah.
Assalamu alaina wa ala ibadillah shalihin. Kita doakan orang yang berbuat kebajikan. Tok-tok guru, tuan-tuan guru yang alim dah kebalik. Kita yang belum balik, kita doakan juga dia. Itu nama wasilah. Ada hubungan di antara orang hidup dengan yang mati. Ini juga amal jariah namanya. Tu. Sebab 3 perkara yang kita usahakan. Pertama, amal ibadah kita sendiri. Tu kena kita jaga. Amal isteri kita, anak kita. Ya. Kita tak katalah diri kita sukses, tapi kita kongsikan. Bagaimana? Adakah hari ini kita lihat, kadang-kadang anak-anak kita rasa dia pakai tudung, alhamdulillah, tapi pakai baju t-shirt. Adakah tutup kepala atau tutup aurat? Nah, cuba tengok di mana-mana. Kebanyakan pakai tudung, tapi pakai t-shirt lengan pendek. Tutup kepala ke tutup aurat? Tutup kepala. Selesai tak hukum? Tak selesai. Betul. Cuba kita, macam mana kita nak fikirkan? Ya, dikongsi sama, kita fikirkan. Ya, sebab kita nak masuk dalam surga bukan senang. Walaupun Rasulullah dah janji untuk kita, tapi dia punya alunan jalan ni macam mana? Ni kita. Macam mana? Dia khawatir, ya. Dia terasa hebat. Tapi sebab itu Rasulullah kata, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sanadnya adalah Aisyah radhiyallahu anha. Hadis muttafaq alaih. Disetujui oleh perawi-perawi. Sebaik-baik kamu adalah jaga ahli keluarga kamu. Sembayangnya macam mana? Okey tak okey? Kalau jauh dengan kita, call. Sembayang belum? Malam Jumaat, call. Majlis Yasin belum? Dah jauh. Nak terbang pun tak boleh, ya tak? Call. Itu sekarang ni canggih, bukan zaman tahun 70-an. Sekarang ini type gambar anak keluar. Wah, ya. Betul tak? Betul tak? Cukup. Bukan macam dulu. Sekarang kita nak tengok dakwah apa semua ada dalam YouTube. Ada dalam TikTok pun ada. Ya tak? Saya orang tua ni cuba-cuba masuk juga dalam TikTok tu, alhamdulillah. Ustaz Muhammad Komisil adalah keluar dalam TikTok ada. Untuk kongsi benda kebajikan. Sebab itu fa'atahumullahu sawabad dunya wa husna sawabil akhirah. Allah suruh perbanyakkanlah mencari bekal-bekal semasa hidup kat dunia supaya boleh dimanfaatkan di akhirat sekurang-kurangnya. Sekurang-kurangnya. Kita tengok dalam YouTube. Dah lama dah meninggal Tuan Guru Nek Aziz, tapi kita boleh tengok dia berdakwah. Ada tak? Ada tak? Kita lama dengar Abu Hasan, Datuk Abu Hasanuddin Al-Hafiz telah meninggal. Apa yang kita kesan dia berdakwah? Sembayang mesti selenda. Ada tak? Ingat tak? Saya ingat tu. Banyak lagi tuan-tuan guru. Itu dinamakan fa'atahumullahu sawabad dunya wa husna sawabil akhirah. Wallahu yuhibbul muhsinin. Apa kebajikan-kebajikan semasa dia hidup dikongsikan, walaupun dia sudah kembali ke rahmatullah, tapi apa kata-kata dia masih menjadi apa? Ikutan kita, bekalan untuk kita. Jangan kita kosong saja. Tak? Itu seperti kita mengadakan kelas-kelas mengaji. Kita buat. Kita buat. Sebab inilah penambahan. Allah suruh ad-dunya mukhul ibadah. Dunia adalah untuk ibadah. Bukan dunia untuk seronok. Mukhul ibadah. Cari bekal. Bila kita mati, wal akhirati, ya. Jadi akhirat kita mendapat rahmatullah. Kita nak, itulah perkongsian kita hari ini. Mudah-mudahan, ya. Baik. Apa yang paling mudah?
Selawat. Paling senang. Selawat. Banyak hadis Rasulullah SAW berhubung tentang selawat. An Abi Talha Al-Ansari. Satu hadis saya baca ya. An Abi Talha Al-Ansari. Abu Talha ni daripada kaum Ansar lah, ya. Radhiyallahu an, qala, dia berkata, asbaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman tayyiban nafs yurabi wajhi bil mis. Qalu ya Rasulullah, asbahtal yauma tayyiban nafsi yurabi wajhikal bishr. Apa dia? Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Talha mengatakan dalam sanadnya, telah berkata, pada suatu ketika pada hari, ya, pagi-pagi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bangun dalam keadaan tenang, tersenyum. Olah, bila tengok imam keluar daripada bilik imam nak jadi imam, senyum aja. Kita ni lain pula. Malam Jumaat tentu dah senyum. Lain pula kita. Padahal imam bukan itu je fikir. Dia berwirid malam tadi, berselawat ke malam Jumaat sampai lebih 1000 kali. Tak. Selawat. Ya. Tapi kita boleh tengok, senyum aja. Imam Idin tu, senyum aja. Ada apa dia? Aja. Jangan kita sangka yang benda yang tak baik. Tapi ini dikatakan, pada waktu pagi, dilihat Rasulullah gembira, tersenyum, manis mukanya. Qala, ajal atani atin min Rabbi azza wa jalla. Faqala, man shalla alaika min ummatika salatan kataballahu lahu 10 hasanatin. Tengok. Ni. Wa baha anhu 10 syai'atin wa rafa'a anhu 10 darajatin. Apa dia kata? Satu ketika aku terlihat Rasulullah SAW senyum ceria. Senyum ceria tak? Ini orang tak senyum macam mana ya? Moncong je. Tak? Tak? Moncong aja. Jadi orang ceria dia, seronok, gembira. Rasul lalu ditanya oleh sahabat. Aku kelihatan wajah Rasulullah SAW bersinar-sinar, bangun daripada tidur, datang ke surau, ke masjid dengan gembira. Wajahnya dalam keadaan tenang dan berseri-seri. Maka apa kata Rasulullah SAW? Rupanya malam tadi ketika aku tidur, datanglah malaikat membisikkan kepadaku, bertuahnya kamu, umatmu telah berselawat kepadamu beratus kali, beribu kali. Maka dinyatakan oleh Rasulullah SAW oleh malaikat, umatmu mendapat 3 perkara yang diperoleh. Pertama, dihapuskan 10 keburukan. Dosa-dosanya 10 keburukan. Ya. Kemudian diberikan kepada umatmu kesejahteraan, bahagia, sakinah, keluarga jadi bahagia. Ketiganya, umatmu akan ditinggikan darjatnya bersamamu nanti di hari akhirat. Allahu Rabbi. Senyumlah Rasulullah. Ya. Sesuai yang apa dikata Rasulullah SAW, siapa umatku, pasti yang taat dengan ajaranku akan masuk surga. Pasti. Tapi yang degil, no. Yang degil, no. Ni yang degil macam mana? Time sembahyang dia tak tahu je, tak tahu je. Ya. Masa nak tercabut, Imam Abu Tuan Bilal memanggil, Ayyalau solah. Oh boy. Macam nak tercabut anak tekak. Tapi dia bantu je. Tu. Sebab itu namanya rezeki, tuan-tuan. Kalau kita fikirkan sirah, sejarah Sayyidina Bilal ataupun Abdullah bin Al-Thum, ketika dia melakukan azan, bukan ada mikrofon. Ada ke mikrofon zaman tu? Tak ada. Tak ada apa. Yang ada Jabal Uhud. Dia naik Jabal Uhud tu azan.
Tapi yang datang Allahu Rabb. Semua dengar. Siapa yang menyampaikan pendengaran itu? Allah. Allah. Sebab itulah kita kena minta mohon pada Allah. Ya Allah, ya Tuhan. Allahumma anfa'ni bi badani. Ada kita baca tadi kan? Allahumma anfa'ni bi sam'i. Allahumma anfa'ni bi basari. Allahumma anfa'ni bi lisani. 3 tambah. Itu tak ada tadi. Manfaatkanlah tubuh badanku sihat ini untuk menunaikan amal ibadah. Kedua, manfaatkanlah penglihatanku, ya, untuk membaca Al-Quran, ya, untuk berjumpa dengan saudara mara, untuk berjumpa dengan sahabat, tengok wajah dia, ya, dia tengok orang alim pun dapat pahala, betul, tak payah susah-susah, tengok imam tengok bukan imam Seri je, ada dapat pahala sebab ilmu dia. Ni, jangan pula tengok imam. Aku ya, imam ni kau pecat je kata Allah. Imam dia action kau pecat je kadang. Kan? Kita tengok manfaat dia apa dia. Ya. Sebab itu doa ada dalam maksurat. Ya tak? Kita nak manfaat. Apabila kita dapat manfaat, itulah Bilal yang azan, manfaat untuk kita. Oh, masa waktu dah. Dah. Kita nak tengok jam pukul berapa? Tak. Nak tengok, tak ada. Menunggu azan. Ya tak? Percaya tak? Nak ke surau, tunggu azan. Betul tak? Sampai nak pecah tekak Bilal tu. As-salatu khairum minan naum. Kalau boleh ya, minan naum tu kasar sikit sebenarnya. Macam mana mengurusi? Biar terbangun, terkejut. Nanti sakit jantung pula, ya tak? Ini kadang merdu sangat. Jadi tidak. Ya, sembahyang itu lebih baik daripada tidur. Dia pun dah merdu. As-salatu khairum minan naum. Dah. Ya, sedap ya Bilal. Bukan nak tergerak. Macam mana gaya? Kasar sikit, ya tak? As-salatu khairum minan naum. Boleh Bilal? Boleh? Terkejut pula. Apa tu beat dia Bilal ni? Dia marah betul. Supaya bangun. Tak bangun. Kalau lembut dia tak bangun. Sebab ditutup telinga itu dengan syaitan. Kita ni sentiasa syaitan ni cari jalan bagaimana lemah kita. Kan dalam surah Yasin ada kan? Alam ahad ilaikum ya bani Adam an la ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Betul tak? Dalam surah Yasin tu, syaitan itu adalah musuh yang nyata. Yang kita ikut dia buat apa? Aduwwum mubin, nyata. Dia tak akan serik. Tak percaya? Syaitan ni, kalau kita azan, dia lari. Tendang tiang, tendang habis berdarah-darah dia. Ke mana dia pergi? Saya nak tanya, dia pergi. Syaitan pergi mana dia? Pergi bilik air. Pergi bilik air. Sebab itu, kita nak masuk bilik air. Bilik air, orang pihak kata air lah. Orang Kedah kata, bilik ayak. Betul tak? Pergi bilik ayak dia, duduk sana, berkumpul. Kita pun datang. Waktu azan kita datang bilik ayak, kita tak ada bekal. Tak ada benda nak tolak dia. Sedangkan masuk bilik air, ada doanya. Ya, apa doanya? Yang ringkas, ada yang panjang dia. Bismillah, a'udzubillahi minarrijisin najisil khabisil muhbisyis syaitanir rajim. Minta pada Allah, barulah dijaga. Dia pun takut nak dekat kita. Jangan. Dia dah baca tu. Allahumma inni a'udzubika minal khaba'is. Alah, lembek ya kata dia. Ambil yang panjang. Ada dalam kitab Bidayatul Hidayah. Ya, Al-Imam Ghazali rahimahullahu taala baca. Allah, apa bacanya? Bismillahi a'udzubillahi minarrijisin najisil
khabisil mukhbisyis syaitanir rajim. Jadi kita masuk bilik air. Kalau boleh waktu azan janganlah masuk bilik air, sebab dia berkumpul kat sana. Tu. Syaitan ni takkan ada sifat apa? Duka cita. Sifat apa lagi? Boring. Sifat jemu. Tak ada. Dan memang tugas dia. Dia azan, orang azan, dia masuk bilik air, berlari. Habis azan, dia datang lagi. Selesai dah kata azan. Dah, dia keluar balik. Dia kacau lagi, kacau lagi. Itu memang. Itu syaitan kerja dia. Dia memanfaatkan kerja dia. Sehingga syaitan ini, dia tak mendahaka pada Allah. Dia marah ya Allah sebab dia tak ikut perintahnya untuk mengakui Adam itu sebagai wa qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Usjudu li Adam apa saja tu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Sama lah dengan setan. Dengar azan ayyala solat, sama dia makan. Adik-beradik syaitan, sepupu sakat. Masjid azan ayyala solat. Bilal kita, Bilal lama tu angkat tinggi-tinggi. Rupanya dia sedap je. Adik-beradik setan, sepupu sakat dia. Walaupun dia manusia. Sebab kerja syaitan dia ikut. Yang orang panggil untuk ibadah, dia tak berikut. Yang gitu kita khawatir. Kita khawatir. Kalau kita buat kerja pun, sehingga kan, kita tinggalkan. Kecuali kita keadaan kita. Ataupun kita hormati. Okey. Kita duduk rumah, kita tak sempat nak pergi. Kita hormati. Kita buat kerja, tiba-tiba kita tinggalkan dulu. Janganlah tunjuk kat orang, aku buat kerja. Azan-azan lah macam pasal. Jangan. Kita hormati azan. Itu kalau kita tak dapat untuk menaikkan solat berjamaah. Tapi sebaiknya datang solat berjamaah. Baik. Sebab di kadang benda ni kita nak cari benda-benda yang baik dalam ibadah. Ya. Inilah kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mengajarkan siapa yang berselawat banyak. Sekurang-kurang 10 kali. Biasa. Sembahyang hajat. Contoh sembahyang hajat. Dalam solat hajat itu kita dinamakan sujud munajat. Ada sujud munajat. Sujud munajat ini kita sujud lama, kita baca selawat pada Rasulullah 10 kali. Tasbih pada Allah 10 kali. Kemudian doa Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin 10 kali. Barulah kita mohon doa pun pada Allah Ta'ala dalam kita sujud munajat. Itulah namanya solat hajat. Ada sujud munajat. Benda-benda ni kena kita cari. Ilmu kena dicari. Orang kalau kita beramal ada ilmu, dia boleh dapat 10 ganjaran. Tapi amal tak ada ilmu, 3, 2, 1. Jadi al-ilmu bila amalin kasyajarin ghairu amalin kal mautin. Ilmu diamalkan jadi pokok, tak diamalkan jadi mati gitu saja. Jadi itulah perkongsian yang kita panjang lebih ni. Jadi kita masih boleh isyraq ni. Aku ni qouli hadza astaghfirullahi wa lakum. Yang baik semua daripada Allah, pada kekurangan saya mohon maghfirah. Ya. Mudah-mudahan perkongsian pada pagi ini bermanfaat untuk diri saya dan tuan-tuan yang hadir pada hari ini. Aku li qouli hadza astaghfirullahi wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.